Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kuliah ilmu usul fiqh. Ini adalah siri yang ke-16, akan membincangkan tajuk al-hukmul wad'i. Pembahagian yang pertama iaitu as-sabab. InsyaAllah kuliah kita ilmu usul fiqh ini akan menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita telah pun selesai dalam membincangkan tentang pembahagian hukum taklifi. Ada yang kata 5, ada yang kata 7, seperti mana yang telah kita lalui sebelum ni, dan kita masuk pembahagian kepada hukum syarak yang kedua, iaitu dinamakan hukum wad'i ataupun al-hukmul wad'i. Jadi secara ringkasnya, hukum syarak mengikut ilmu usul fiqh terbahagi kepada dua. Yang pertama dinamakan al-hukmut taklifi. Ia terbahagi kepada yang masyhurnya para ulama usul fiqh mengatakan al-hukum taklifi ini terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu al-ijab, al-mandub, at-tahrim, al-karahah dan juga al-ibahah. Dan ada juga yang menambah 2 lagi pembahagian, iaitu al-azimah wa rukhsah. Itu kata mereka termasuk di bawah perbahasan hukum taklifi. Manakala pembahagian kedua bagi hukum syarak dari kacamata usul fiqh dinamakan al-hukmul wad'i. Dan al-hukmul wad'i ini juga terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu as-sabab, asy-syartu, al-mani', as-sihhatu dan juga al-butlan. Pada kuliah kita pada hari ini, insyaAllah kita akan menyentuh berkenaan dengan pembahagian yang pertama di bawah hukum wad'i yang dinamakan as-sabab. Baik. As-sababu fil lughah ma yutawassalu bihi ila maqsudin ma, iaitu perkara yang menyampaikan kepada sesuatu maksud. Itu maksud as-sabab lughatan. Manakala fil istilah ma ja'alahu syar'u mu'arrifan li hukmin syar'iyyin bihaitsu yujadu hadzal hukmu 'inda wujudihi wa yan'adimu 'inda 'adamihi, iaitu sesuatu perkara yang mana syarak menjadikan sebagai pencetus ataupun pengenalan kepada sesuatu hukum syarak, di mana apabila adanya sebab maka akan berlakulah hukum tersebut, dan apabila tiada sebab maka akan ketiadaanlah sesuatu hukum syarak. Nanti kita akan bagi contoh untuk kita lebih faham. Untuk kita faham definisi as-sabab juga, definisi yang lain ialah kullu amrin ja'ala syari'u wujudahu alamatan ala wujudil hukmi wa adamahu alamatan ala adamihi, iaitu setiap perkara di mana syarak menjadikan kewujudan sebab itu sebagai satu tanda kewujudan hukum, dan apabila tiadanya sebab itu maka tiadalah hukum. Contoh begini, zina. Dan apabila berlaku zina, maka zina adalah sebab kepada wajibnya pelaksanaan hukum hudud. Begitu juga al-junun, kita panggil penyakit gila. Penyakit gila ini juga adalah sebab kepada wajibnya berlaku al-hajru. Al-hajru ini ialah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa moden ni, kita panggil sekatan atas akaun dan sebagainya. Al-ghasbu, rampasan, adalah sebab kepada wajibnya mengembalikan barang rampasan itu. Kalau ia masih ada, maka kita kena kembalikan sebiji apa yang kita ambil ataupun yang kita rampas tersebut. Dan kalaulah barang rampasan itu telah pun rosak, telah pun digunakan, maka kita perlu membayar balik dia punya nilaian dia. Baik. Okey, jadi apabila berlaku zina, berlaku al-junun, berlaku al-ghasbu, maka adalah hukum-hukum tertentu. Namun apabila tidak berlaku penzinaan, tidak berlaku gila, tidak berlaku perbuatan rampasan al-ghasbu itu, maka tiadalah hukum. Jadi secara ringkas kita nak faham, ada sebab, adalah hukum tertentu. Kalau tidak berlaku sebab, tidak ada sebab, maka tidak adalah hukum syarak yang tertentu itu. Baik. Itu dari segi definisi dia. Manakala pembahagian as-sabab, aqsamus sabab.
Sebab ini terbahagi kepada beberapa kategori pula. As-sababu bi'tibarihi fi'lan lil mukallaf aw laysa fi'lan lahu yanqasimu ila qismain. Dari segi mampu dibuat oleh manusia ataupun tidak, dari segi sudut ini as-sabab terbahagi kepada dua jenis pula. Yang pertama, sababun laysa fi'lan lil mukallaf wala maqduran lahu. Iaitu sebab yang tidak yang bukan perbuatan mukallaf dan tidak mampu dilakukan oleh seseorang mukallaf itu. Maksudnya dia tidak ada kuasa. Nanti kita tengok contoh. Walaupun begitu, apabila berlaku sebab ini, maka sesuatu hukum akan berlaku. Kan? Kerana apa? Kerana syarak telah mengikat hukum itu dengan sebab ini, sama ada dari segi kewujudan sebab itu ataupun ketiadaan sebab. Maksudnya kalau ada berlaku sebab itu, maka adalah hukum. Kalau sebab itu tidak berlaku, tidak wujud, maka tidak akanlah ada hukum itu. Jadi sebab ini sebagai imarah ataupun alamah, sebagai satu tanda kewujudan hukum ataupun sebagai tanda kita panggil zahirnya sesuatu hukum itu. Contohnya apa? Contohnya gelincir matahari. Kan, ini bila kita waktu zuhur kan, dia panggil dulu kusyams. Gelincirnya matahari adalah sebab kepada wajibnya solat zuhur. Begitu juga bulan Ramadan, syahrul Ramadan adalah sebab kepada wajibnya berpuasa. Dan juga kemudaratan, al-ittirar, darurat, keadaan darurat adalah sebab kepada harusnya memakan bangkai. Begitu juga al-junun, gila, as-sigar, budak-budak kecil adalah sebab kepada wajibnya berlaku sekatan tertentu. Baik, kalau kita perhatikan contoh di sini, dulu kusyamsi, kegelinciran matahari, syahrul Ramadan, nampak anak bulan, keadaan darurat, gila dan sebagainya, ini dia bukanlah satu perbuatan yang mampu dilakukan oleh manusia. Manusia tidak ada kontrol. Nak kontrol matahari, itu bukan kuasa kita. Itu Allah Subhanahu Wa Taala yang aturkan. Jadi walaupun begitu, walaupun ia bukan satu perbuatan yang boleh dilakukan oleh manusia, tetapi syarak juga menjadikan ia sebagai sebab, sebagai satu kita panggil tanda kepada berlakunya sesuatu hukum syarak yang tertentu. Baik, yang kedua. Bahagian yang kedua, sababun huwa fi'lun lil mukallaf wa fi qudratihi. Yang mana yang kedua ini adalah sebab yang boleh dilakukan oleh manusia, oleh mukallaf, dan dalam ruang kita panggil ruang lingkup kemampuan yang boleh dilakukan oleh seseorang manusia. Contohnya apa? Kas-safari li ibahatil fitri, iaitu musafir. Musafir ini kita dalam kemampuan kita nak musafir ke tak nak musafir ke, itu atas kita lah. Kan? Dan kita boleh kontrol benda tu. Kalau kita contoh nak balik kampung, itu dinamakan musafir lah. Kan? Ataupun kita nak pergi satu tempat yang lebih kepada 2 marhalah, maka itu dinamakan sebagai safar. Dan safar ini adalah dianggap sebagai sabab untuk keharusan berbuka puasa ketika bulan Ramadan. Ataupun juga as-safar ini juga adalah sebab kepada bolehnya jamak dan qasar. Contoh lain, al-qatlul amdul udwan, bunuh sengaja ini adalah sebab kepada wajibnya berlaku qisas. Kan? Jadi perbuatan membunuh orang ini sebenarnya dalam kemampuan seseorang manusia. Okey. Jadi apabila dalam kemampuan manusia, bila berlaku saja pembunuhan, maka akan berlakulah hukum hakam tertentu. Kalau tidak berlaku pembunuhan, maka hukum itu tidak wujudlah. Begitu. Kemudian contoh lain, akad-akad kontrak-kontrak tertentu adalah sebab kepada berlakunya kesan selepas itu. Contohnya kalau kita berjual beli. Jual beli ini adalah perbuatan manusia. Maksudnya kita dalam kemampuan kita untuk bertransaksi sebegitu, bermuamalat sebegitu. Dan apabila kita bertransaksi, maka perbuatan kita itu adalah sebab kepada kesan-kesan tertentu. Contoh kalau kita jual beli. Maka bila kita jual barang, kita akan dapat kesan dia ataupun sebab dia ialah
dari segi pemilikan lah, kan? Kita jual barang orang itu, kita jual barang, kita sebagai penjual tu dapat duit, keuntungan, dan pembeli akan dapat barang yang dia beli itu. Dan, baik. Jadi di sini kita faham bahawa sebab ini kadang-kadang dalam lingkungan kemampuan manusia nak buat, dan kadang-kadang ia bukan kemampuan manusia nak buat, tetapi itu semuanya adalah aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sama ada dalam lingkungan kemampuan manusia ataupun tidak, kan? Syarak telah menentukan bahawa ini adalah sebab kepada kewujudan sesuatu hukum. Dan kalau ada sebab itu, maka adalah hukum. Tak ada sebab, tidak berlaku sebab, maka tidak ada hukum. Baik. Okey, dari sudut kategori yang kedua tadi tu, sababun huwa fi'lul mukallaf wa fi qudratihi, ni pula terbagi kepada dua. Kan, kita lihat daripada dua sudut pula. Yang pertama, apabila ia menjadi sebagai satu perbuatan yang boleh dilakukan oleh seseorang mukallaf, maka ia termasuk di bawah kategori hukum taklifi. Contoh macam tadilah, bunuh, kan? Bila bunuh, kan, dia dalam kemampuan manusia nak buat. So bila dia buat, maka ia jatuh dalam dari satu sudut dia adalah hukum taklifi, iaitu haram. Dan dari satu sudut yang lain, bi'tibari ma rattaba alaihi syar' min ahkamin ukhra fayu'addu min aqsamil hukmil wad'i. Saya dari satu sudut dia adalah hukum taklifi, iaitu haram. Dari satu sudut ia adalah hukum wad'i, di mana pembunuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun syarak menjadikannya sebagai sebab kepada berlakunya hukum qisas. Itu kita kena faham. Baik, contoh lain, kan? Pernikahan. Bila berlaku pernikahan, maka ia adalah hukum taklifi dari satu sudut. Apabila dianya dikategorikan sebagai mungkin wajib, kalau dia bimbang dia terjerumus dalam penzinaan, maka ketika itu hukum kahwin itu adalah wajib. Ataupun kita panggil dia ni pernikahan itu adalah hukum sunat. Hukum sunat itu juga adalah hukum taklifi, kan? Kalau dia dalam keadaan yang masih boleh tahan tetapi ingin menambah zuriat dan sebagainya, maka dia boleh untuk berkahwin, dan hukumnya adalah sunat sahaja. Okey. Dari sudut itu kita faham dia adalah hukum taklifi. Tetapi dari sudut yang lain, pernikahan ini adalah hukum wad'i, di mana Allah menjadikan pernikahan itu sebagai sebab kepada harusnya istimta' bainaz zaujain. Boleh bersedap-sedapan ataupun istilah jima' lah, antara suami isteri. Maksudnya kalau tidak berlaku pernikahan tersebut, kan, maka orang lelaki dan perempuan tidak boleh melakukan hubungan seksual, kerana ia adalah haram. Baik. Okey. Seterusnya, pembahagian sebab bi'tibar ma yatarattabu alaih, kan? Yang tadi bi'tibar apa tadi? Bi'tibar fi'lan lil mukallaf ataupun tidak. Yang kategori kedua ni bi'tibar ma yatarattabu alaih ila qismain. Yang pertama, sababun li hukmin taklifi, sebab kepada hukum taklifi. Contohnya as-safar li ibahatil fitri. Apa kita panggil musafir. Musafir adalah sebab bagi keharusan berbuka puasa dalam bulan Ramadan. Dan juga milkin nisab li wujubiz zakah. Cukupnya nisab itu syarak jadikan sebagai sebab kepada wajibnya zakat. Okey, jadi kalau kita perhatikan sababun li hukmin taklifi ni, hukum taklifinya apa? Hukum taklifinya dalam contoh as-safar tadi ialah hukum berbuka puasa adalah harus. Kemudian zakat adalah wajib, itu hukum taklifi. Dan untuk hukum taklifi ni kadang-kadang dia ada sabab dia tersendiri. Itu yang dipanggil istilah sababun li hukmin taklifi. Kalau yang harus tadi ibahatul fitri, harus berbuka puasa, kita panggil sabab li hukmin taklifi ni ialah as-safar itu. Bab musafir itu adalah sebab kepada harusnya berbuka puasa. Kalau yang hukum taklifinya adalah wajib seperti wajibnya zakat,
maka kalau kita bincang sababun li hukmin taklifi dalam contoh ini, iaitu dari segi pemilikan nasab. Jadi sebelum kita boleh wajib bayar zakat, dia kena memenuhi sebabnya terlebih dahulu, iaitu milkun nisab, adanya nisab tertentu. Baik, yang kedua, sababun li hukmin huwa atharun li fi'lil mukallaf. Sebab kepada hukum, di mana hukum itu adalah kesan kepada perbuatan mukallaf. Contohnya, al-bay', jual beli ini adalah sebab kepada pemilikan barang oleh pembeli. Kan? Wakaf, bila kita melakukan wakaf, maka wakaf itu adalah sebab kepada hilangnya pemilikan oleh si pewakaf. Sebab dia dah wakafkan dia punya harta, maka dia tidak lagi memiliki harta tersebut lah. Kan? Kemudian pernikahan, an-nikah, sebab kepada halalnya istimta' ataupun al-jima' baina zaujain, antara suami isteri. Dan juga apabila berlaku talak, at-talaqu sababun li izalatil hilli bainahuma. Apabila berlaku talak, dan talak itu adalah sebab kepada hilangnya ikatan antara suami isteri dan tidak boleh lagi jima' antara kedua mereka. Jadi ini adalah kita panggil sababun li hukmin huwa athar li fi'lil mukallaf. Okey. Baik. Seterusnya dalam tajuk Rabutul Asbab bil Musabbabat. Okey, al-musabbabat maksudnya kesan daripada sebab, hukum yang berlaku apabila wujudnya sebab itu kan, itu yang kita panggil sabab musabbab kan. Jadi al-musabbabat al-musabbabatu tatarattabu ala asbabiha idza wujidat hadhil asbab. Jadi kesan kepada sebab itu maksudnya hukum lah kan. Hukum itu akan berlaku apabila adanya sebab kan. Jadi contohnya, ni banyak contoh-contoh yang tadi kita dah sebut dah. Antara lain ialah al-qarabah sababun lil irfi. So al-irf kan, pewarisan itu adalah musabbabat, hukum itu. Jadi nak boleh berlaku pewarisan itu, kena berlaku ataupun kena adalah sebab dia kan. Sebab dia ialah pertalian kekeluargaan ataupun yang dipanggil al-qarabah, ataupun al-ubuwah wal-bunuwah dan sebagainya itu kan. Dan juga syarat untuk pelaksanaan pewarisan ini mestilah mautul muwaris, matinya pewaris tu. Contoh macam ayah meninggal dunia kan, barulah akan terlaksana pewarisan itu. Dan selagi mana si pewaris itu tidak meninggal dunia, maka harta itu tidak boleh diwarisi lah kan. Sebab bila sebut miras ni, dia selepas mati. Baik. Kemudian antara syarat, ni kalau kita masih bincang dalam bab pewarisan. Jadi al-qarabah sababun lil irsi. Hubungan kekeluargaan itu adalah sebab kepada bolehnya berlaku pewarisan. Tetapi dia ada syarat, wa syartuhu mautul muwaris, matinya si pewaris, wa tahaqququ hayatil waris haqiqatan, dan kita boleh confirm yang mana pewaris itu masih hidup, secara kita panggil yakin lah, ataupun secara zon kan, walaupun dia tidak ada depan kita tapi kita tak dengar lagi dia ni dah meninggal dunia kan. Jadi kita sama ada yakinan ataupun zonnan. Kemudian dalam bab pewarisan ini juga dia ada dipanggil berlakunya penghalang-penghalang tertentu. Contohnya apabila berlaku pembunuhan sengaja ataupun berbeza agama antara pewaris dan juga waris, maka tidak bolehlah berlaku pewarisan tersebut kan. Jadi nak bincang di sini tentang isu al-asbab bil rabutul asbab bil musabbabat ini, dia banyak benda yang kita nak kena tengok kan. Bukan setakat ada sebab akan berlaku hukum. Itu prinsip umum betul. Tetapi dalam keseluruhan itu kita kena raikan beberapa perkara-perkara lain, antara syarat-syarat tertentu dan juga ada tak wujudnya penghalang-penghalang tertentu dan sebagainya kan. Kalau dah cukup syarat, tidak ada penghalang, maka akan berlakulah sebab musabab tersebut. Jadi bila ada sebab akan ada hukum. Baik. Jadi apabila berlaku sebab kan, iaitu yang dalam contoh pewarisan ini,
Sebabnya apa dia? Al-qarabah itulah. Kan? Jadi apabila wujudnya sebab, adanya kekeluargaan, hubungan al-qarabah itu, wa tahaqqaqat syurutuhu, dan cukup syarat semuanya, serta intafat al-mawani', tidak berlaku apa-apa yang menghalang, maka tatarattabu alaihi asaruhu wa huwal miras, maka sudah confirm lah akan terjadinya sebab hukum itu, kan, ataupun kesan kepada sebab itu, iaitu pewarisan. Namun kalaulah ternafi syarat, beberapa syarat tidak mencukupi, ataupun berlakunya penghalang, contoh macam tadilah, waris bunuh pewaris, ataupun berbeza agama, itu adalah penghalang lah, kan? Maka fa inna sababa la yakunu sababan muntijan atharahu. Jadi kalau ada tak cukup syarat, ataupun adanya kita panggil wujudnya penghalang, maka ketika itu kita tidak bolehlah katakan al-qarabah itu membolehkan pewarisan sebab ada penghalang ataupun tak cukup syarat. Baik. Satu perkara yang kita kena faham, tarattubul musabbabat ala asbabih syar'iyyah yakunu bihukmi syari', iaitu berlakunya kesan hukum hakam itu disebabkan berlakunya sebab ataupun wujudnya sebab adalah dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, yakunu bihukmi syari', wala dakhla fi dhalika li ridal mukallaf aw adami ridahu, dan tidak ada kita panggil kaitan ataupun tidak boleh campur tangan manusia, sama ada mereka redha ataupun tidak, kan. Maksudnya bila Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu perkara ni sebagai satu sebab, maka itulah yang kita kena ikut. Jadi tidak ada ataupun tidak timbul isu kita suka tak suka, redha tak redha, kan. Itu bukan isu dia. As long as Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu adalah sebab, maka kita kena ikutlah. Okey, jadi syaraklah yang menjadikan sebab itu sebagai pengikat kepada hukum hakam, kan, sama ada mukallaf suka ataupun tidak, redha ataupun tidak. Jadi dalam isu pewarisan, al-ibnu yarisu abahu, bila sebut anak ni, kan, bila sebut anak, maka automatik dia akan mewarisi si ayah, kan. Kerana apa? Kerana al-bunuwah, sifat keanakan itu adalah sebab kepada miras, kepada hukum miras, kan. Dan di mana sebab ini adalah kita panggil ketentuan yang syarak tentukan dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Kalau kita nak tahu dalilnya, dalam surah An-Nisa tu yang cerita pasal hukum miras, itulah antara ayat-ayatnya, walahunna walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, semua tu, kan. Itulah dalil dia, kan. Dan itulah kita kata kehendak syarak ataupun penentuan syarak dalam menentukan sebab musabab dalam kes pewarisan. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala tentukan bila anak dapat bahagiannya daripada harta pewaris, maka kita tak boleh nak tolak lah, sebab itu telah ditentukan oleh syarak. Allah sendiri yang menjadikan ia sebagai sebab kepada kebolehan untuk menerima pewarisan. Jadi bila kita kata ahli keluarga tak setuju si anak tu dapat pewarisan, maka ketidaksetujuan itu tidak boleh diterima lah. Sebab apa? Sebab yang penting ialah apa yang Allah kata dalam Quran ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian contoh lain dalam bab perkahwinan. Kalaulah sesiapa yang kata aku nak kahwin tetapi aku tidak mahu ada mahar, aku tidak mahu bagi nafkah, dan aku tidak mahu bagi pewarisan selepas aku mati ini. Itu dia kata. Tetapi sebenarnya bila kita rujuk dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Rasulullah SAW, di sana ada hukum mahar, kan, yang menentukan sesiapa nak kahwin kena bagi mahar kepada si isteri. Kemudian ada ayat Quran ataupun hadis yang menentukan wajibnya bagi nafkah
kepada si isteri, kepada anak dan sebagainya. Kan? Dan juga dalam Quran serta dalam hadis juga menentukan bahawa adanya hukum pewarisan ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan semua benda itu sebagai sebab kepada contoh pernikahan. Bila berlaku nikah, maka nikah itu adalah sebab kepada wajibnya mahar, wajibnya nafkah dan wajibnya miras. Jadi sebab itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak boleh tolak. Baik. Seterusnya dalam tajuk as-sabab wal illah. Adakah sebab dan illah ni adalah benda yang sama? Okey. Tadi kita dah katakan kalau as-sabab ini ialah ma ja'alahu syari' alamatan 'alal hukmi wujudan wa adaman. Kan? Ialah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu perkara ini sebagai alamat ataupun sebagai tanda kepada berlakunya hukum, kan? Maksudnya kalaulah benda tu berlaku maka adalah hukum. Kalau benda tu tak berlaku maka tidak adalah hukum yang berkaitan. Itu secara generalnya untuk kita faham tentang as-sabab. Jadi persoalannya adakah as-sabab dengan illah ni sama? Kan? Jadi kita tengok apa perbahasan usuliyin dalam hal ini. Okey. Okey, dalam pandangan sesetengah ulama usul fiqh ini menyatakan bahawa sekiranya akal kita boleh memahami wajhal munasabah antara benda yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan hukum. Okey. Ataupun adakah akal kita tidak boleh memahami wajah munasabah, kemunasabahan antara sebab dengan hukum itu. Kan? Sekiranya akal kita boleh memahami dari segi kita panggil relevansi antara sebab dengan hukum, maka itu dinamakan illah dan juga boleh dinamakan sebagai sebab. Tetapi kalaulah logik akal kita ni tidak mampu untuk memahami logika ataupun kerelevanan antara sebab dengan hukum, maka itu dinamakan sebab sahaja. Oleh itu, setiap illah adalah sebab dan tidak semestinya semua sebab itu adalah illah. Nampak sini tricky sikit kan? Ini pandangan setengah ulama usul fiqh. Okey, kita bagi contoh senang kita nak faham. Contoh kategori pertama iaitu logik akal kita mampu memahami apa kita panggil hubung kait. Munasabah ni hubung kait antara sebab dengan hukum. Logik kita boleh faham. Contohnya apa? As-safar li ibahatil fitri. Al-iskar li tahrimil khamri. Dan juga as-sighar lil wilayah ala as-saghir. Okey. Yang pertama ialah musafir sebagai sebab kepada harusnya berbuka puasa ketika Ramadan. Contoh kedua, mabuk sebagai sebab kepada haramnya arak. Kemudian contoh ketiga, as-sighar, yakni kanak-kanak adalah sebab kepada hukum pewalian ke atas kanak-kanak. Okay, dalam contoh-contoh ini, logik akal kita dapat memahami relevansi ataupun hubung kait antara sebab dengan hukum yang Allah bagi tu. Kan? Contohnya, kalau kita melihat dari contoh yang pertama iaitu musafir. So, logik akal kita bila syarak menentukan hukum kalau musafir boleh buka puasa dalam bulan Ramadan, maka kita boleh faham sebab apa? Sebab boleh dikatakan kebanyakan musafir adalah kita panggil akan membawa kepada masyaqqah. Maka sesuailah diberikan satu hukum rukhsah iaitu boleh berbuka puasa ataupun boleh jamak qasar. Kan? Jadi logik akal kita dapat faham. Kemudian contoh mabuk. Mabuk ni logik akal kita boleh faham dan boleh nampak dah. Apatah lagi zaman sekarang ni kan, aksiden pemandu mabuk ni langgar orang, mati banyak orang dah. Kan? Jadi logik akal kita dah boleh faham bahawa arak ini ataupun mabuk ini boleh bila minum arak dia akan mabuk. So mabuk ini boleh menyebabkan hilang akal ataupun hilang kewarasan. Maka sesuailah
hukum haram tu. Kan? Jadi itu logik akal kita dah boleh faham lah. Kemudian as-sighar. Kanak-kanak. So logik akal kita dah boleh faham bahawa mereka ini tidak mampu untuk menguruskan harta mereka dan sebagainya kan. Jadi logiklah kalau syarak menentukan wali ataupun warisnya menguruskan harta kanak-kanak ni. Okey, dalam contoh-contoh yang kita bagi ini kan, as-safar, kemudian al-iskar dan juga as-sighar ini, dari segi logik akal kita boleh faham. Maka bila logik akal kita boleh faham, as-sabab itu kita boleh namakan sebagai as-sabab dan juga kita boleh namakan sebagai illah. Okey. Dan contoh kedua, yakni ma lam tu'raf munasabatuhu lil hukmi. Kita tidak boleh nampak ataupun kita tidak boleh faham hubung kaitnya dengan hukum. Contohnya macam syuhudu Ramadan liwujubi siyam. Tengok anak bulan, bila nampak ru'yatul hilal itu, wujudul hilal adalah sebab kepada wajibnya bulan puasa Ramadan. Okey, kalau kita nak perhatikan logik akal kita lah, tak berapa boleh faham apa kemunasabahan, apa relevannya antara tengok anak bulan dengan puasa bulan Ramadan kan. Tetapi sebab itu adalah nas, ataupun itu adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita orang Islam kita ikutlah. Tetapi nak fikir logik memang nampak macam tak logik. Okey, jadi benda yang nampak tak logik kita tidak namakan illah, tetapi kita namakan sebagai as-sabab. Begitu juga ghurubus syamsi. Kan? Tenggelamnya matahari adalah sebab kepada wajibnya salat maghrib. Yang tadi dulu kusyams, gelincir matahari, wajibnya sembahyang zuhur. Kan? Jadi kita logik akal ni kita tak mampu nak faham apa hubung kait antara gelincir matahari, terbenam matahari dengan waktu solat ni kan. Jadi al-aqlu la yudriku wajhal munasabah baina hadha sabab wa baina tashri'il hukum biwujubi salatil maghrib. Wa ala hadha yusamma kullun min syuhudi Ramadan wa ghurubi syamsi sababan faqat. Jadi kalau mengikut setengah ulama usul fiqh, kalau dalam benda yang kita tak boleh nak faham hubung kait itu dinamakan sebab sahaja. Tetapi kalau benda itu kita boleh faham dia punya hubung kait, dari segi logik akal kita boleh faham, itu dinamakan illah dan juga boleh dinamakan sebagai sebab. Sebab itulah kita katakan tadi illah. Setiap illah boleh dinamakan sebab, tetapi tidak semestinya semua sebab boleh dinamakan illah. Baik. Dan ada juga sebahagian ulama usul fiqh, menurut Dr. Abdul Karim Zaid dalam kitab dia ni Al-Wajiz ni, setengah ulama usul fiqh hanya menghadkan illah kepada benda yang boleh difahami logik akal antara hubung kait benda tu dengan suatu hukum. Dan manakala istilah sabab, as-sabab itu hanya dilafazkan ataupun hanya diberikan kepada benda yang tidak boleh difahami hubung kait perkara tersebut dengan sesuatu hukum. Jadi illah tidak boleh dinamakan sebab dan sebab juga tidak boleh dinamakan illah. Ini pandangan setengah usuliyin. Okey. Jadi ini adalah kita panggil khilaf yang bukan khilaf besar kan, tetapi dalam memahami apakah yang dimaksudkan dengan sebab dan juga apakah yang dimaksudkan dengan illah. Jadi secara ringkasnya, secara umum dalam hukum al-wad'i yang pertama ini yang dinamakan sebagai as-sabab kan. Ringkasnya kita nak faham as-sabab ni senang je. Ada sebab, ada hukum. Tak ada sebab, tak ada hukum. Contoh macam berlaku sebab, berlakulah hukum. Tidak berlaku sebab, tidak berlaku hukum. Contoh dia yang senang kita faham, masuk waktu solat, sebab kepada wajibnya solat tersebut. Contoh macam tadi lah, gelincir matahari, berlakunya gelincir matahari, maka ia adalah sebab kepada wajibnya solat zuhur. Tenggelam matahari, itu adalah sebab kepada
wajibnya solat maghrib. Tidak berlaku tenggelam matahari, maksudnya matahari belum tenggelam, maka tidak masuklah waktu maghrib lagi. Itu yang kita boleh ataupun senang faham. Baik. Dalam ni ada tanya, adakah kita panggil kuliah kita pada hari ini ditukar kepada hari Sabtu setiap minggu ke, ataupun untuk minggu ni sahaja, kan? Untuk makluman, kuliah kita ni kebiasaan saya akan buat sama ada hari Selasa ataupun hari Rabu waktu malam. Tetapi memandangkan minggu ni saya tidak sempat nak buat hari Selasa ataupun Rabu tu, jadi kesempatan yang saya ada hari ini, kan? Jadi sebab itulah kita panggil untuk minggu ni memang saya buat petang Sabtu ni, tapi insya-Allah pada minggu-minggu yang akan datang kita akan stick pada hari Selasa ataupun hari Rabu. Dan tetapi jangan bimbang kalau tiba-tiba hari Selasa, Rabu ataupun hari Sabtu tidak muncul kuliah kita secara live ni, kan? Tunggu sahaja bila masa saya buat kuliah FB live ni untuk usul fiqh ni. Sebab apa? Bila kita buat FB live ni, bila-bila pun kita boleh tonton kembali, kan, bila kita masa lapang, kan? Sebab saya tidak boleh nak bagi komitmen yang tetap untuk hanya setiap hari Selasa saja, kan? Sebab kadang-kadang berlaku perkara-perkara yang tidak boleh nak elak. Jadi kita buat setakat mana yang kita sempat, insya-Allah, kan? Jadi insya-Allah setakat itu sajalah kuliah kita pada hari ini, dan insya-Allah kita sambung lagi pembahagian yang seterusnya dalam hukum wadai, iaitu asyartu pula. Insya-Allah kita jumpa lagi. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang datangnya daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.